Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, dapat lagi kita berkumpul dalam huraian sahih Muslim. Lama cuti, kat 2 bulan lebih. Syekh Isa Rajab punya kelas tu bila sampai? Seminggu apa? 2 minggu sebelum Ramadan. Jadi sambung lagi, kita masih lagi dalam Kitabul Iman. Kita masih lagi dalam Kitabul Iman, hadis yang ke-53. Betul ke? Kan, hadis 53. Dah hurai ke belum hadis 53 tu? 55. 54 dah hurai dah. Yang malu tu dah hurai ke? Saya nanti Ustaz Bukhari Khadijah 53. Hadis 53. Syekh Rusdi macam mana? Dia tak datang yang ganti. Tak datang yang ganti tu 54. 54 dah sudah dah. Tapi kita ulang kaji sikit lah hadis yang ke-54 tu. Kita ulang kaji sedikit hadis 54. Hadis yang ke-53, 54 dan 53 dan 54 ni hampir sama maksud dia. Iaitu kalau kita tengok hadis 53 tu, kita ulang kaji sedikit. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Dan lafaz tersebut ialah milik Muthanna. Wal lafzu libnil Muthanna. Apa maksud dia lafaz itu milik Muthanna? Maksudnya hadis ini datang daripada mulut Al-Muthanna. Maksudnya lafaz dia tu ialah lafaz Muthanna. Contohnya, saya dengan Amiruddin dengar satu cerita. Lepas tu yang dengar daripada saya dan Amiruddin ialah Encik Rusdi. Bila Encik Rusdi ceritakan dekat Dr. Zainul, Encik Rusdi kata, dan yang aku dengar ni ialah cerita versi Yunus, bukan versi Amiruddin. Cerita dia hampir sama, ada sedikit perubahan, tapi versi dia versi saya. Siapa yang tak ada kitab boleh ambil kitab. Saya ada kat belakang. Ada tak? Sahih Muslim. Sebab mengajar hadis ni kena ada kitab. Tak ada kitab nanti dia menganga je. Tak ada. Yang warna kuning atas. Siapa rasa nak beli, conteng lah. Kalau tak rasa tak nak beli, terus conteng. Pulangkan balik. Hadis yang ke-53. Dah, boy, hadis nombor 3 tu. Dan dia kata lafaz tu milik Ibnul Muthanna, Muhammad bin Muthanna. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dan dia berkata, aku mendengar Abu As-Sawwar, sami'tu Aba As-Sawwar, aku mendengar Abu As-Sawwar yuhaddithu annahu sami'a Imran bin Husain. Saya mendengar Abu As-Sawwar menceritakan bahawa dia mendengar Imran bin Husain. Siapa Imran bin Husain tu? Bukan yang penceramah terkenal tu. Imran bin Husain tu itu lain, itu sufi. Itu bukan ahli sunnah. Ini Imran bin Husain ini ialah sahabi jalil.
Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Dia ni sama-sama satu batch masuk Islam dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu batch dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia ni alim. Umar radhiyallahu anhu pernah hantar dia ke Iraq, ke Basrah untuk mengajar agama. Nampak tak? Dia masuk Islam tahun ke-7 lewat. Namun pada zaman Umar radhiyallahu anhu, pada zaman Umar kita kata tak lama kan? Abu Bakar 2 tahun. Maksudnya dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Maksudnya Nabi baki lagi 3 tahun lebih kurang nak hidup. Nabi baki 3 tahun, lepas tu Abu Bakar 2 tahun, lepas tu zaman Umar. Maksudnya 5 ke 6 ke 7 tahun lagi baru masuk Islam, terus dilantik untuk menjadi, kita kata, guru agama di Basrah. Nampak tak? Lepas tu kita kata mengaji agama ni, kalau dia bersungguh-sungguh, dia 4-5 tahun insya-Allah. Dengan syarat dia bersungguh-sungguh. Jangan kita kata, oh umur saya dah lewat, saya baru masuk Islam, saya apa semua, saya baru nak sedar. Tak, ini bukan, ini hanya alasan syaitan. Syaitan hanya dia menghiaskan, dia menyusah-nyusahkan, melambat-lambatkan. Antara kerja syaitan ialah dia melambat-lambatkan kita. At-taswif, bahasa Arab panggil at-taswif. Contoh dia kata apa? Besoklah kita mengaji, besoklah kita belajar. Aku ni tak pandai lagi, malu nak datang kelas. Itu semua syaitan ni. Jadi Imran bin Husain ni, dia telah dilantik di Basrah. Sebab itulah kalau kita tengok hadis 53-54 ni, perawi-perawi ni semua daripada Basriyun, orang Basrah. Cantik. Jadi dapat dihantar ke Basrah. Dan bila Imam Muslim ngaji kat Basrah, dia dengar hadis ni pada semua orang Basrah. Nampak tak? Itu dalil bahawa hadis ni, kesahihan hadis tersebut. Kemudian Imran bin Husain ni ada beberapa kelebihan. Imran bin Husain ni, kelebihan dia pernah terkena penyakit yang teruk 30 tahun. Sakit 30 tahun dia sakit. Dan ketika dia sakit tu, ramai orang syorkan kepadanya untuk membuat al-kai. Al-kai tu yang meletakkan besi panas tu. Besi panas tu kan? Orang Arab ada satu cara kaedah perubatan, iaitu dia meletakkan besi panas. Al-kai, mengenai al-kai, iktawa. Jadi letak besi panas ni sebenarnya dalam Islam tak digalakkan. Rasulullah SAW memang tak bagi kan. Dalam hadis Nabi yang kita pernah dengar banyak kali, berkenaan dengan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab kan? Hadis tu, hadis Uqashah bin Mihsan tu, seorang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan. Hadis tu yang Nabi kata, aku diperlihatkan pada akhir zaman, pada di akhirat kelak, satu kaum yang ramai, aku sangka itu kaum aku. Rupanya bukan, itu kaum Nabi Musa. Lepas tu dia kata ada lagi kaum yang lagi ramai. Dan aku lihat ada 70,000 orang masuk syurga. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab ni, tanpa dia punya perbincangan kitab dia tu, perbincangan yang panjang, dengan cepat saja. Innama dzalika ird, kata Aisyah, sebenarnya dia hanyalah perbentangan saja. Adapun orang yang melakukan maksiat, maka dia akan diperbincangkan kitab dia, setiap poin dalam kitab itu akan dibincangkan. Maka 70,000 ni masuk tanpa hisab. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berbincanglah. Para sahabat bincang, kata, siapakah yang 70,000 ni? Adakah para sahabat? Adakah orang pergi jihad? Adakah orang mati syahid? Dan macam-macam. Akhirnya Nabi SAW kata yang 70,000 tanpa hisab ni ada 4 sifat. Apa dia? La yastarqun, iaitu mereka yang tidak meminta orang untuk menjampikannya. La yastarqun. Wala yaktawun. Yang dua ni, poin yang kedua ni, wala yaktawun, iaitu tidak membuat perubatan dengan besi panas. La yaktawun. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, tak percaya perkara-perkara yang sial. Macam kita perkara sial lah. Itu perkara sial. Contoh? Mandi safar tu, ambil gambar bertiga, nanti keluar hantu satu. Lepas tu kalau cawan pecah kan, adalah benda nak jatuh. Lepas tu kalau kucing lalu, adalah benda. Lepas tu burung hitam lah, apa macam-macam lah. Ini semua ya tatayyarun, tatayyur. Dia panggil tatayyur. Laisa minna man tatayyara, atau tatayyuralah, maka tidak di kalangan kami. Nabi kata siapa yang melakukan tatayyur. At-tiyaratu minasyirk, tiarah itu termasuk syirik.
Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, dia bertawakal dengan Allah dengan sempurna tawakal. Jadi 4 golongan ni ialah 4 yang dikatakan masuk syurga tanpa hisab. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Sebab itulah Imran bin Husain ketika dia mula-mula sakit tu, dia tak beriktiwak langsung. Dia tidak melakukan perbuatan besi panas ni. Dan disebabkan dia menahan dirinya, malaikat memberi salam padanya setiap hari. Oh, itu kelebihannya. Ya? Di Afrika ada lagi. Kalau kita tengok, kalau pergi kadang-kadang orang ni mesti panas, kalau nampak badan dia memang nampak betul-betul merah sini. Tidak setengah negara Afrika lah. Mungkin kat Malaysia tak ada pun. Dia, ya, bekam lain, bekam sunnah. Bekam sunnah, hijamah. Ihtajam Nabi SAW wa huwa sha'im. Yang ada hadis kata Nabi SAW berihtajam dengan dia berpuasa. Sambung lagi, disebabkan para malaikat memberi salam kepadanya setiap hari. Sehinggalah sampai 2 tahun sebelum dia meninggal tu, dia tak tahan sangat, dia buat juga iktiwak tu. Akhirnya dia kata, malaikat telah berhenti memberi salam kepadaku. Subhanallah. Malaikat kata, dia kata malaikat, Imam Rasul kata malaikat telah berhenti salam kepadaku. Lepas tu aku terus tinggalkan sampai aku meninggal. Lepas tu 2 tahun lepas tu dia pun meninggal. Maka ketika itulah dia tahu bahawa malaikat suka dia tak buat perbuatan Al-Qaid tadi. Ini Imran bin Husain, meninggal tahun 57 Hijrah lebih kurang, kalau tak silap saya. Jadi ini Imran bin Husain, dia kata menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Maksudnya Nabi kata malu ni bagus, malu ni semua baik. Bushair bin Ka'ab berkata, siapa Bushair bin Ka'ab ni? Bushair bin Ka'ab ni anak murid Imran bin Husain lah. Dia ni mukhadram. Dah dengar tak perkataan mukhadram? Mukhadram ni ialah orang yang pernah jumpa Nabi tapi dia tak Islam. Lepas Nabi wafat, dia masuk Islam. Ini Bushair bin Ka'ab. Ataupun yang pernah dengar dakwah Nabi tapi tak masuk Islam. Lepas tu, lepas Nabi dah wafat, dia masuk Islam. Ni panggil siapa? Mukhadram. Ada gelaran apa? Al-Mukhadramun. Jadi Bushair bin Ka'ab ni, dia pun kata sesungguhnya tertulis, innahu maktubun fil hikmah. Tertulis dalam kitab hikmah. Kitab hikmah ni kitab apa? Kitab falsafah. Maksudnya tulisan-tulisan orang zaman dahulu. Kita kena ingat sekarang ni dekat mana? Dekat Basrah. Basrah ni Iraq. Iraq ini adalah pusat ilmu semenjak zaman tamadun dulu lagi. Pusat pertemuan antara tamadun. Tamadun Parsi dekat situ. Tamadun ni pernah ditawan oleh Rom, pernah ditawan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi kat situ banyak ilmu-ilmu yang lain datang kat situ. Jadi Bushair bin Ka'ab ni agak-agak ni dia pernah terbaca dalam mana-mana kitab dah agaknya, kitab falsafah ke, kitab hikmah ke. Lalu dia kata sesungguhnya tertulis dalam sebahagian kitab hikmah bahawa ada malu yang bagus. Ada malu itu wiqar, waqaran, wa minhu sakinah. Ada yang bawa ketenangan. Kalau kita sampai situ saja nampak macam betul lah kan? Malu tu betul lah. Tapi kalau kita tengok hadis yang selepas ni, dia ada tambah. Yang aku dengar, sebahagiannya pula membawa ad-da'fu, kelemahan. Kalau kita baca hadis yang sebelah, kita baca hadis 54, kita akan perasan ada tambahan. Sesungguhnya padanya ada kelemahan. Kalau hadis 53, tak ada tambahan kelemahan tu. Kalau tengok hadis 54, dia kata malu itu semuanya baik. Maka Bushair bin Ka'ab berkata, sungguh dalam sebahagian kitab atau hikmah kami mendapatkan bahawa dari rasa malu itu muncul ketenangan dan keubaan kepada Allah, dan dari malu itu ada kelemahan. Ini puncanya Imran bin Husain marah. Kalau baca 53,
Dia kata tertulis dalam hikmah bahawa rasa malu itu timbul keubaan dan ketenangan. Maka Imran pun berkata, aku menceritakan kepadamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu cerita apa yang dalam lembaran-lembaranmu. Maksudnya aku tengah cerita dalam hadis Nabi ni, kau sibuk nak kias-kiaskan, nak kait-kaitkan dengan kitab-kitab hikmah yang lain-lain ni. Dari segi kalau kita baca hadis 23 ni, nampak macam tak justify sangat kemarahan Imran bin Husain ni. Tapi kalau kita baca hadis 24, sebab dia ada tambahan, sesungguhnya ada malu itu yang lemah, yang tak bagus. Lalu itu ketika itulah Imran bin Husain pun marah. Dia kata, ana uhadithuka an Rasulillah, aku menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kalau dalam hadis 24, kenapa kau lihat aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah SAW, namun kamu justru menentang. Maksudnya aku kata, Nabi kata malu itu semuanya bagus. Tiba-tiba datang Bushair bin Ka'ab kata, tak, malu tu ada yang bagus, ada yang tak bagus. Nabi marah. Sama macam kes bid'ah. Nabi kata semua bid'ah tu sesat. Datang kita, ada kata bid'ah sesat, ada bid'ah kata bid'ah tak sesat. Nampak tak dalam kes ni? Imran kata, Nabi kata malu itu semuanya baik. Datang orang kata ada malu baik, ada malu tak baik. Marahlah. Betul kita kata dalam hadis ni diletakkan dalam kitab Siapa Belajar dengan Musa Ali, Manhaj Talaqi hari Rabu tu, iaitu kaedah mengambil agama. Dalam bab yang pertama, iaitu antara sikap ahli sunnah, antara sikap ahli sunnah ialah ta'zim an-nusus. Ta'zim an-nusus, iaitu mengagungkan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bila bertentangan hadis Nabi SAW dengan apa saja dalam dunia ni, maka apa saja dalam dunia tu kita akan tolak. Walaupun itu kata-kata doktor, kata-kata falsafah, kata-kata ahli Nobel ke, pemenang Nobel ke apa, semuanya kita tolak. Sebab ini panggil ta'zim an-nusus. Sebab itu kata ala-ra'si wal-ain. Ala-ra'si wal-ain, kata patah Arab, apa saja hadis yang sahih datang kepada kita, ala ra'si wal ain, letak atas kepala dan mata kita, iaitu kita agungkannya. Betul lah Imran bin Husain ni dia marah. Imran bin Husain dia marah kepada Bushair bin Ka'ab. Sehingga kalau kita baca lagi hadis ni, kata Abu Qatadah berkata, dan Bushair juga mengulanginya sehingga Imran marah. Bushair pun mempertahankan juga benda tersebut. Sebenarnya Bushair ni bukanlah seorang munafik. Kena ingat, Bushair bukan orang yang munafik. Kalau kita baca seterusnya, dia kata Abu Qatadah berkata, dan Bushair juga mengulanginya sehingga Imran marah. Abu Qatadah melanjutkan, maka kita tetap mengatakan tentangnya, kerana kata-kata tersebut berasal dari kita, wahai Abu Nujaid, itu tidak apa-apa. Dia kata, sebenarnya terjemahan ni kurang tepat. Sebenarnya dia kata, tak apalah Imran bin Husain, janganlah marah dia, janganlah marah sangat dekat Bushair bin Ka'ab tu. Sesungguhnya dia masuk geng kita juga, geng ahli sunnah juga. Cuma dia mungkin dia tanya soalan tu, dia nak Imran bin Husain menjustifikasikan, ataupun minta Imran bin Husain kata apa, macam mana nak jelaskan perkara tersebut. Tapi sebab itulah Imran bin Husain marah. Tapi justify juga Imran bin Husain marah kepada Bushair bin Ka'ab tadi, sebab dia mempertikaikan hadis Nabi SAW. Okey, kita urai sikit berkenaan dengan malu tadi. Dalam hadis ni dia kata malu itu tidak membawa melainkan kepada kebaikan. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata, kalau kita baca hadis yang sebelumnya, Nabi kata al-haya'u minal iman, hadis 52. Dan juga hadis 51 kan, Nabi kata al-haya' syu'batun minal iman. Haya, malu itu satu bahagian cabang daripada iman. Dalam Sahih Bukhari disebut al-haya'u minal iman. Haya itu, malu itu sebahagian daripada iman. Malu macam mana ni? Bukankah malu ni benda yang kita kata, benda yang semula jadi dalam manusia? Macam mana pula dikaitkan dengan iman? Bagaimanakah malu yang ada pada orang bukan Islam? Adakah dia termasuk daripada iman? Ada juga orang bukan Islam yang malu kan? Betul tak? Malulah, dia kata shy, dia kata. Kita takkan ada perkataan shy itu pada orang bukan Islam. Jawapan dia macam mana? Agak-agak. Okey, dalam Islam, dalam perbincangan para ulama, malu itu ulama bahagikan kepada dua jenis malu. Ustaz Abu Khadijah ada cerita tak? Ustaz, ada cerita tak? Puan Maimunah
Ustaz, itu ada cerita tak pembahagian ni? Jadi malu tu ada dua jenis malu. Satu dia panggil gharizi. Gharizi maksudnya yang semula jadi ditanam dalam jiwa manusia, iaitu yang orang kata apa? Istilah dia apa Dr. Zainul? Yang semula jadi dalam badan manusia ni. Dia sikap yang semula jadilah. Nature lah. Memang sebenarnya manusia ni semula jadinya Allah Ta'ala tanam sifat malu. Tapi yang malu yang dalam semula jadi ni malu apa? Apa maksud malu tu? Iaitu sikap yang tak nak orang nampak kita ni buat benda yang tak elok. Itu malu. Betul tak? Biasanya malu ni dipengaruhi dengan suasana. Ini malu yang semula jadi, dipengaruhi dengan suasana. Macam orang kita Melayu, malunya tak sama macam malu pada orang yang bukan Islam sana, kafirnya. Yang semula jadi, ini yang semula jadi. Malu yang asal ni pun Nabi sebenarnya dah puji dah. Malu yang asal ni, yang nature ni pun sebenarnya Nabi memang dah puji. Awal-awal lagi memang Nabi puji. Ini malu. Sebab malu yang asal tu pun bagus, sebab dia mengelakkan kita daripada buat benda-benda yang tak elok. Berapa ramai orang kadang-kadang dia tak buat benda-benda yang tak elok sebab dia malu. Walaupun dia bukan faham sangat agama, bukan alim, bukan belajar hadis apa semua, tapi dia malulah nak buat perkara macam ni. Yang inilah yang kata dalam setengah hadis kata Allah Ta'ala menanamkan sebahagiannya dalam jiwa manusia. Innallaha, dalam hadis yang sahih Muslim juga, Allah Ta'ala tanamkan sifat amanah dalam hati manusia. Tentu juga Allah Ta'ala telah tanamkan sifat malu dalam hati manusia. Ini yang semula jadi. Semula jadi ini bagus. Tetapi yang lebih bagus daripada itu, malu dipanggil al-muktasabah. Al-haya' al-muktasabah, iaitu malu yang datang daripada agama. Malu yang datang daripada belajar. Dan yang tertinggi sekali malu yang datang daripada belajar ni, malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang tertinggi sekali dalam malu disebabkan agama ni, malu. Macam kita malu nak minum, nak buka hijab. Okey, dia kata malu dah tak nak pakai hijab. Macam kampung saya, komuniti saya orang Kemboja. Orang Kemboja ni semua pakai tudung. Itu yang bagusnya orang Kemboja ni. Datang kampung tu semua tak payah suruh anak pakai tudung. Macam automatik satu kampung pakai tudung. Kalau tak pakai tudung tu pelik. Okey, jadi semua pakai hijab. Jadi kat sini kita nak tengok dia tak pakai hijab tadi, dia malu automatik ke malu kerana semula jadi atau malu kerana Allah? Kalau dia kata pakai tudung lah, semua orang makcik-makcik kan tengok aku, ini malu apa? Malu semula jadi. Kang makcik kata apa, Kang Kak Long kata kang dia apa semua, malu. Semua tengok je. Pernah sekali tu ada satu tu, Masya Allah, anak dia tak pakai hijab, satu kampung tengok je anak dia. Dia pun dah malu, kesian makcik tu. Ni maksudnya ni malu. Semula jadi. Tapi kalau kata aku tak pakai hijab, malulah. Malu tengok aku ni buat maksiat. Ini malu apa? Malu kerana Allah Ta'ala. Malu tengok aku buat maksiat. Ini sebahagian daripada iman. Sebab itulah bila Nabi SAW pernah ditanya, apakah itu dosa? Dosa itu mahaka fi sadrik, apa yang jiwa kamu rasa macam bergentar bila nak buat. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu tak suka manusia tahu pasal benda tersebut. Betul tak? Itu dosa. Bagi orang yang beriman itu dosa. Betul dalam hadis lain Nabi kata, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menggentarkan jiwa kamu, buat kamu tak selesa, kepada benda yang kamu selesa. Kan bila nak buat dosa, kita rasa macam masa mula-mula nak buat dosa pertama kali, dia rasa takut, lepas tu takut kantoi, takut. Tapi dah lama-lama dah buat, dia hilang benda tersebut. Betul kata ulama Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kata maksiat menghilangkan rasa malu. Kata Ibn Qayyim, maksiat menghilangkan rasa malu. Sampai satu tahap dia orang lain tengok pun dia tak peduli, dan sampai satu tahap dia cerita pula kat orang. Ini kata Ibn Qayyim.
Ni maksiat. Lepas tu kalau kita biarkan anak kita tengok gambar orang perempuan bogel tiap-tiap hari, dah lama dia pun tak malu bogel. Nampak maksiat apa tadi? Maksiat mata. Sebab tu kita rasa tak pelik orang tak pakai hijab, betul tak? Kita keluar, kita tak rasa apa, mata kita tak rasa apa bila tengok orang tak pakai hijab. Biasalah KL, biasalah anak muda pergi pantai Kelebang tu, sakit mata. Tapi relax. Orang Melaka kan, bila jogging ni mesti pantai Kelebang juga. Orang Melaka, saya boleh kutuk Melaka Orang Melaka ni kurang siap pakai tudung, betul? Banding dengan orang setengah negeri yang lain. Ada orang Melaka sini, tak maaf kalau pergi pantai Kelebang tu nak cari yang pakai tudung nisbah kepada yang tak pakai hijab tu. Bukan sekat tu, sebenarnya jemaah boleh lebih kurang tak banding dengan lain. Orang lelaki lah, orang lelaki sebenarnya jemaah. Betul, saya orang Melaka boleh kutuk lah. Orang lain kurang. Tapi macam orang Kemboja, Masya Allah, bila sebenarnya jemaah lelaki, ramai pergi pakai hijab, semua pakai hijab. Lepas tu kalau makan tu, dia dah automatik dah asing kenduri. Tak payah dah. Tak payah nak kata for men only, tak payah. For women only, tak perlu. Dia dah automatik dah pisah. Kalau ada anak, pisah lah. Yang suami ambil satu, yang isteri ambil satu, makan sama ni. Automatik. Itu Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah Ta'ala. Itu kita kata malu, kita kata patah balik tadi. Jadi kat sini ada malu yang muktasabah. Ada malu yang muktasabah yang datang daripada dia takut kepada Allah Ta'ala, datang daripada sebab agama. Yang inilah yang malu yang sebenar-benar, yang sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebab itulah Nabi pernah cakap kat para sahabat. Dalam satu hadis dari Ibn Hibban, hadis ni Hasan, kata Syalbani hadis ni Hasan. Nabi kata, istahyu minallahi haqqal haya. Nabi kata, malulah kamu semua kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Sekali sebagian para sahabat kata, ya Rasulullah, nahnu nastahi minallah walhamdulillah. Kami dah malu kepada Allah, alhamdulillah. Nabi kata, laisa kadzalik. Fa innahu laisa kadzalik. Sebenarnya tak macam tu. Fa innahu man istahya minallahi haqqal haya. Sebenarnya siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, wal yadhkuril wal yahfazul al ra'su wa ma wa'a. Fal yahfazul ra's wa ma wa'a. Kalau dia malu kepada Allah, dia jaga kepala dia ni daripada nak memikirkan benda-benda yang tak elok. Itu satu. Wal yahfazul batna wa ma hawa. Dan jaga perut daripada apa yang masuk dalam perut kita. Maksudnya daripada makan benda-benda yang haram. Wal yadhkuril mauta wal bila. Dan ingat mati dan juga bala, iaitu hari uji-uji oleh Allah SWT. Dalam diazab oleh Allah, iaitu dalam kubur dan akhirat kelak. Wa man arada al-akhirah wa taraka zinata dunya. Dan siapa nakkan akhirat dan tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia yang melampau lebih-lebih, faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Ini maksud dia. Sebab apa? Macam mana datangnya malu kepada Allah ni? Sebab dia datang daripada dua pandangan. Orang tanya, ustaz, macam mana dapat malu kepada Allah? Macam mana? Macam mana nak rasa malu kepada Allah? Macam mana nak rasa malu? Cara dia, dia dua. Dia kata ru'yatul ala wa ru'yatul taqsir, kata ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah. Nak dapat rasa malu kepada Allah Ta'ala ni, dia pertama, dia pandangan kepada nikmat dan pandangan kepada kurangnya cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ru'yatul ala, pertama, pandang kepada nikmat Allah dulu. Allah Ta'ala bagi makan, bagi minum, bagi pernafasan, bagi dunia, bagi isteri, bagi keluarga, bagi apa, bagi semua. Kemudian apa yang kita buat untuk membalas. Macam kita lah, kalau kita datang rumah orang tu, dia bagi makan apa semua, pinggan penuh apa semua, makan makanan 10 lauk. Bila datang rumah kita, kita bagi biskut, malu tak? Rumah tak ada benda, ada biskut je, malu lah ni. Kita kan rasa malu, Allah takkan nak layan macam ni, malu. Datang jauh-jauh. Ataupun orang nak buat macam-macam kebaikan kita, datang kita bagi TO je, macam tak jadi.
Orang kata kata tak bagus Saya kata ni, kalau bagi kalau nanti orang silap. Nanti ustaz kata tak salah bagi TO lah, bagi tarik lepas ni. Bukan. Maksud saya, kalau bagi masyarakat Kemuja ni, bagi TO tu kira tak standard. Minta maaf lah. Bagi air sirap tu, kalau orang datang raya bagi sirap tak boleh, dia kena bagi air gas. Orang betul. Dia kena bagi. Kalau bagi datang bagi TO tak boleh, dia kena bagi Nescafe, teh tarik, dia kena ada air yang bersusu. Baru ni tengah belajar ni, belajar. Jadi maksud saya macam itulah. Ya? Maksudnya bila kita buat macam tu, rasa malu tak? Malu. Ataupun nak buat kebaikan kita banyak, tolong kita, bila dia minta tolong kita sekali, kita akan rasa malu kalau tak tolong. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak bantu kita, kita rasa malu pula. Kita tak rasa malu ke? Tak rasa malu ke dengan Allah Ta'ala? Sebab itulah Nabi Adam alaihissalam, bila dia buat kesalahan tu kan, dia makan buah tu, dia kata, dia cuba macam nak menyurut daripada Allah SWT. Kata Allah, Afiraru minni ya Adam, adakah kamu lari pada aku wahai Adam? Dia kata, aku bukan lari pada engkau ya Allah, tapi aku malu kat engkau ya Allah. Malu. Itu juga macam malaikat dia dah berzikir kepada Allah siang dan malam, siang dan malam, tapi akhirat kelak kata dia malu kerana tak boleh bagi lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata ini datangnya malu. Bila kita nak buat kesalahan, kita rasa malu kepada Allah, kata ya Allah, Allah dah bagi macam-macam, takkan Allah Ta'ala melihat. Satu lagi nak dapat malu tadi, lepas dapat yang pertama, sedar diri akan nikmat Allah. Yang kedua, dia kena sedar diri Allah Ta'ala. Tengok dia lah, itu berdua. Itu datangnya ihsan. Mendengar ihsan kan? Ihsan iaitu kamu sembah Allah macam kamu rasa kamu nampak Allah tadi. Baru dapat al-haya, dapatlah malu. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak dalam hadis? Ulama sebahagiannya bagikan ada malu ni, malu apa, dia bagi ada 10 jenis malu. Tapi nak huraikan pun panjang sangat. Dia kata ada malu yang malu ketika kita buat kesalahan, macam Nabi Adam tu. Yang kadang-kadang kita malu kat orang sebab kita salah kat dia kan. Dia tak nak buat baik kat kita pun, tapi kita buat salah kat dia. Malu tak? Malu. Yang kedua, malu taksir, malu kerana kita kurang memberi balasan yang sepatutnya. Ini sebut tadi lah, macam malaikat tadi. Betul, dalam Quran kata, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat dah berzikir beribu-ribu tahun tu, bila akhirat kelak dia kata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma abadnaka, kami tak sembah engkau dengan haqqa ibadatik, dengan sembahan yang sebenar-benarnya. Kalau malaikat ni sembahan pun tak sebenar-benarnya, kita lagi lah. Sebablah kita lepas sembahyang kita suruh buat apa? Istighfar. Sebab apa istighfar? Solat kita ada kekurangan. Betul tak? Dalam Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nampak? Cantik. Nanti kita akan buat hadis lepas ni. Fastaqim kama bima umirt wastaghfirillah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Ahqaf. Masalah betul kan? Maka Allah Ta'ala sebut dan beristiqamahlah. Surah Hud. Beristiqamah atas apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kamu. Wastaghfirillah, dan istighfarlah kepada Allah. Sebab ibadah kita ni perlukan istighfar. Betul, sebagian para ulama kata bahkan istighfar kita perlu istighfar lain. Sebab istighfar kita belum sebenar-benar istighfar. Macam tu juga dan masalah ni, haya' taksir, iaitu dia rasa malu sebab kurangnya dia memberi layanan yang sepatutnya. Yang ketiga, haya'ul ijlal, malu kerana memuliakan seseorang. Haya'ul ijlal, macam kita datang syekh besar ke atau tetamu yang besar, kita rasa malu, betul tak? Malu rumah kotor, malu rumah bersepah. Kalau geng beradik kita datang, perlu dia apa je kan, hantarlah. Betul tak? Maksudnya bukan ijlal. Tapi kalau orang lain yang dihormati datang, ijlal. Lepas tu kita berpakaian dengan pakaian yang elok.
ataupun kita mulalah kita kemas-kemas rumah, cantikkan pakaian apa semua, yang ni pun malu yang bagus, hayaul ijlal. Dan lebih baik lagi yang kita muliakan ialah Allah SWT lah. Lepas tu bila kita salat, kita pakai pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah Ta'ala. Pakailah perhiasan yang terbaik bila kamu nak pergi salat ke masjid. Jadi kalau kita pergi meeting, kau main lagi dengan coat dia, dengan tie, dengan bau wanginya. Nak pergi dating ke, kau main lagi, ciap mulut lagi. Tapi bila nak pergi solat, pagoda dengan kain pelikat. Kat masjid ni siap pagoda ada zip lagi tengah tu. Pagoda pergi haji tu. Letak wallet dalam tu, zip. Macam mana kita dah ijlal. Lepas tu para salaf salih jadi pakaian khas untuk sembahyang malam. Atau Nabi SAW ada pakaian khas untuk pergi sembahyang hari raya. Kan? Kalau tanya apakah dalil kena pakai pakaian cantik ketika hari raya, tak ada, Nabi tak pernah kata pun pakailah pakaian cantik. Sebab Umar pernah offer Nabi kan. Umar pernah offer Nabi kain sutera. Kain sutera kan cantik. Ya Rasulullah, pakailah kain ni ketika hari raya, ketika datang tetamu. Nampak datang tetamu, maksud memuliakan diri kan. Tapi Nabi kata ini pakaian orang tidak ada bahagian di akhirat kelak. Sebab masa tu Umar tak tahu yang sutera ni haram. Jadi kat situ dipahami bahawa para sahabat faham bahawa pada hari raya, pada hari Jumaat, kita kena pergi solat pakai pakaian yang elok. Termasuk hayaul ijlal, ijlal memuliakan Allah Ta'ala ialah dengan kita berpakaian yang elok, persediaan minyak wanginya, dengan apa, bersiwaknya. Bila kita nak jumpa girlfriend, bukan main lagi spray. Ni dengan solat nak bersiwak, pastikan mulut kita bersih. Wallahu a'lam. Jadi itu ketiga. Yang keempat dia panggil hayaul karam, iaitu malu yang datang kerana bersikap generous. Karam ni generous. Generous ni apa? Pemurah lah. Seperti malunya Nabi. Pernah sekali Zainab radhiyallahu anha menikah, Nabi buatlah makan-makan dekat rumah ni, kenduri lah. Bila lepas makan kenduri tu, ada sebahagian sahabat dia sembang kat rumah Nabi, tak balik lagi. Nabi malu nak halau. Malulah tu. Malu juga tu. Ni bagi malu al-karam. Malu kerana nak muliakan tamu tapi nak cakap. Macam kita lah kadang-kadang orang tidur makin tumpang 3 hari, 4 hari tak balik lagi. Dah hari keempat tu dah macam lah. Betul tak? Dah rasa dah macam lah rasanya kan. Itu manusia, yang masih manusia. Jadi kita kata ni hayatul karam ni, bila dalam kenduri tu ada sebahagian sahabat yang tak keluar. Lalu Nabi buat apa? Nabi tak halau. Nabi tak kata keluarlah korang ni, bila duduk sini lama buat apa, tak ada. Nabi buat apa? Nabi bangun dan pusing rumah isteri-isteri dia. Nabi masya-Allah pergi rumah Aisyah, kata Assalamualaikum. Aisyah pelik tiba, Waalaikumsalam, apa khabar keluarga hari ni? Okey, tu pergi rumah isteri kedua pula. Assalamualaikum. Sampai habis pusing tengok ada lagi dalam tu. Nabi buat second round. Subhanallah. Nabi buat second round. Isi Nabi rasa pelik. Rupanya sebab Nabi nak bagi faham kat orang tu, nak yuftinu agar mereka ni yuftin, maksud faham. Last sekali beredar jugalah. Itu dah terturunnya ayat, dia kata. Itu ayat berkenaan dengan isteri-isteri perlu pakai hijab apa semua dan lain-lain. Kat sini kita kata hayaul karam, maksud malu lah kan, betul tak? Macam orang tu duduk datang berziarah kita berjam-jam kan? Kita dah pukul 11 malam tu ni, dia nak ajak bersembang, kita boleh macam lain tak layan dah bersembang tu, tapi dia semangat lagi, macam tu lah hayaul karam. Tapi ini baik lah, ini mungkin baik juga. Yang seterusnya hayaul hashmah, hayaul hishmah ataupun hashmah, iaitu malu nak cakap benda-benda tak elok kan. Macam Ali radhiyallahu anhu, dia malu nak tanya kepada Nabi berkenaan dengan mazi kan. Dia dengar kan hadis tu, dia termalu nak tanya berkenaan dengan mazi. Aku dah menantu dia, nak kata aku ni kuat keluar mazi pula. Ini hayaul hashmah, iaitu dia tak nak tanya. Macam Nabi SAW pernah orang tanya berkenaan perempuan, tanya Nabi berkenaan bagaimana perempuan haid nak bersihkan diri.
Nabi kata mandi kemudian masukkanlah kapas ke dalam tu, Nabi berhenti stop. Nabi tak sanggup nak cerita benda tu. Malu. Nabi malu. Sampai Aisyah pun kata, Aisyah yang habiskan cerita tersebut. Sehingga Aisyah yang menghabiskan kisah tersebut. Maksudnya cara nak bersihkan badan tadi. Lepas tu kita dapati hadis-hadis berkenaan dengan haid, Aisyah jawab banyak, betul tak? Aisyah yang jawab. Sebab Nabi SAW malu untuk menceritakan detail pasal perempuan. Sebab itulah kita kadang-kadang kopi khusus kahwin, minta maaf lah, kadang-kadang yang ustaz je tak malu cerita lebih-lebih. Betul tak? Tak payahlah cerita tolong tangan isteri, tolong masukkan. Itu tak perlu lah, itu malu. Orang yang dengar tu seronok lah, tergelak-gelak, huha. Tapi itu benda yang gharib, benda yang kita kata secara Allah Ta'ala, secara natural dah tanam kepada manusia. Macam anak menyusu, tak perlu ajar. Tak perlu dia ajar. Itu para ulama kita kata, mana ada kitab khas berkenaan dengan cara nak buat, tak ada. Itu semuanya secara gharizi. Dan malu ni juga tidaklah menghalang kita daripada melakukan kebenaran. Satu benda yang penting. Waktu isteri Nabi kata sesungguhnya innallaha la yastahi minal haqq, kan, kata Nabi, kata isteri Nabi tu Ummu Salamah, kata saya, kata sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu daripada kebenaran. Adakah bagi wanita ini mandi junub kalau malam dia mimpi ni kan, mimpi basah tu, adakah pagi ni kena junub? Jawapan dia apa? Apa jawapan dia? Malu nak jawab. Isteri Nabi tak malu. Macam kalau perempuan malamnya mimpi basah, mimpi maksudnya mimpi jima', lalu paginya perlu tak dia mandi wajib? Siapa hafal hadis tu, dia akan jawapan. Jawapan dia senang. Na'am idza ra'atil ma'. Na'am bila aimani keluar. Na'am idza ra'atil ma'. Yes, bila aimani keluar. Betul, ada yang lain tanya, Rasulullah, adakah perempuan aimani? Yes. Nabi kata perempuan itu syaqiqur rijal. Maksudnya perempuan itu ialah adik-beradik lelaki, sama lebih kurang. Jadi begitu juga, malu tidak menghalang kita daripada menuntut ilmu. Sebab itulah kata Qatadah, kan hadis tadi Qatadah riwayatkan. Qatadah kata tidak mencari ilmu, tidak dapat ilmu melainkan dua jenis orang tak dapat ilmu. Mustakbir, mustahi. Apa dia maksud dia? Mustakbir, orang yang sombong. Yang kedua mustahi, orang yang malu, yang tak sepatutnya dia malu macam tu. Mustahi. Dan juga malu, apa-apa saja malu yang menghalang kita daripada menegakkan ma'ruf dan nahi munkar, itu bukan malu. Itu dia panggil dha'af. Itu panggil lemah. Dia panggil ajz, dia panggil lemah. Sebab itulah malu ini, yang malu tadi kita kata malu yang sepatutnya malu kepada siapa? Allah. Maksudnya mana lagi malu? Malu tak tegur ke ataupun biarkan buat maksiat? Mana lagi lebih memalukan di sisi Allah? Maksiat tu, malu tak tegur tu lah. Malu tak tegur tu ialah satu maksiat. Dia malu kepada Allah, dia tak tegur. Jangan Allah Ta'ala suruh dia tegur. Maka atas dasar dia malu kepada Allah, betul dia tegur. Ni orang silap faham. Orang tu malu nak tegur. Jadi kalau dia malu kepada Allah, dia akan tegur orang. Dan orang kita pula, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya, kalau dalam bab dunia bukan main, senang tegur. Kata kau ni, badan kau ni dah macam ni lepas raya ni, aku bagi kau satu produk. Bukan main, tak malu dia nak offer produk kat orang. Badan dia besar kan, makan ni, nanti 2-3 minggu boleh besarkan kolon apa semua, macam-macam lah. Raya kan makan tak betul. Tapi bila beragamanya, tak malu nak cakap. Bila malu kan lagi kau tegur tadi. Dalam bab dunia bukan main lagi. Kau ni jerawat kau sikit-sikit lah, bukan main lah. Jerawat lah, apalah, rumah lah, apa macam-macam. Tapi dalam bab dunia, bab akhirat, tak siapa malu pada Allah Ta'ala untuk menegur atas kebenaran tadi. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Habislah hadis berkenaan dengan malu ni. Wallahu a'lam. Ada soalan? Antara sifat Allah juga malu. Allah Ta'ala bersifat malu. Innallaha hayyun sittir.
Nah, hadis yang sahih kata Allah Ta'ala itu malu, hayyun, malu, lagi sitir, lagi suka menutupkan benda-benda yang tak malu. Sebab itulah hadis riwayat Abu Daud kata innallaha hayyun sitir. Allah Ta'ala oleh itu bila kamu mandi maka tutuplah. Hadis riwayat Abu Daud. Bila Ustaz tak boleh ke mandi boleng ni, mandi tak pakai apa-apa, dia kata itu harus, afdalnya tutup. Harus. Dan juga ada hadis lain pula Nabi kata innallaha hayyun karim, hayyun karim. Allah Ta'ala itu malu, lagi karim, lagi mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajul yadayhi, dia malu ketika hambanya angkat tangan, ayyaruddahu sifra, ayyaruddahuma sifra. Allah Ta'ala ni hayyun karim, malu, iaitu malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, dia menolak kedua tangannya dengan sifir, dengan zero. Maksudnya apa? Maksudnya tak perkenankan doa tersebut. Cantik. Hayyun karim. Dan malu ni memang sifat terpuji lah, maklum. Lepas tu Nabi kata dalam hadis lain, inna likulli din khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Pada setiap agama tu ada akhlak-akhlak, dah akhlak Islam ialah malu. So malu ni lah yang halang kita daripada buat jahat, malulah halang kita daripada ambil rasuah, malulah halang kita daripada tak tutup aurat, malulah daripada kita cakap benda-benda yang kotor, malulah daripada kita meminta-minta pada manusia. Lepas tu Nabi dalam bab kitab zakat, kalau kita baca kitab bab zakat, dalam bab nak bagi zakat dekat orang, yang afdalnya kita bagi zakat kat siapa? Pada siapa yang kita patut bagi afdal? Kalau orang miskin macam mana? Kerabat lagi? Yang tak meminta-minta kepada manusia. Ini yang afdal. Wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Yang afdalnya ialah orang yang tak meminta-minta. Lepas tu Nabi kata laisal miskin an taruddahu al-akla aw aklatain. Bukanlah orang miskin tu ialah orang yang patut yang kamu bagi dia zakat tu, orang yang kamu bagi dia satu jenis duit, apa makanan sikit, apa aklatain, yang minta-minta ni. Walakinnal miskin man istahya. Tapi orang miskin yang patut kamu bagi zakat sebenarnya ialah man istahya, malu, wala yas'aluna an-nasa ilhafa, dan tidak minta-minta kepada manusia. Lepas tu dalam bab ni dia lebih susah. Bukan senang nak bagi zakat pada orang tak minta, mana tahu dia miskin. Dekat sini Allah Ta'ala nak bagi petunjuk bahawa kita ni, kita kena kenal saudara kita. Kita kena kenal setiap rumah tu, tengok kaji apa semua. Bila faham benda ni, nak condemn pusat zakat ni. Maksudnya pusat zakat yang cari ke orang miskin cari? Pusat zakat yang cari. Dia kena ada satu badan lah, bagilah gaji sikit. Bagi gaji 3,000 sebulan, kerja kau pergi pusing kampung, tengok setiap rumah macam mana, pergi jumpa cikgu, pergi sekolah, mana anak murid yang miskin, yang pergi sekolah tak bawa duit belanja. Kita ada masa bulan Ramadan dekat masjid saya, ada dia miskin, dia ada banyak anak, dan dia bela anak angkat ramai miskin. Dia letak anak dekat masjid, dia ada berbuka sampai more. Dia ada sampai kan hampir macam nak terbiar lah budak tu, kesian. Dia kata, tapi tak ada siapa yang tahu. Orang ingat kan apa budak nakal lah, apalah. Itu cara dia, wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini kita kena cari orang miskin macam ni, kita kata. Berarti asalnya apa tadi? Malu tadi kan? Hayat tadi malu yang menyebabkan dia tidak meminta. Kan Uthman kan dia malu. Betul, Nabi pun malu dekat Uthman. So Nabi kata, sehingga takkanlah aku tak malu kepada Uthman, yang malaikat pun malu dekat dia. Itu lebihnya sifat Nabi malu lebih daripada malunya. Nabi malu lebih daripada malunya seorang anak. Nabi kalau bercakap, Nabi tak boleh pandang mata direct. Nabi kalau pandang direct, dia alih. Dia pandang kan dia alih. Bahkan dalil kita baca dalam bila berjalan pun Nabi tak suka jalan no kat depan. Dia suka jalan kat belakang. Itu ini akhlak para anbiya. Dan para, kalau kita baca kisah Nabi Musa, ingat tak kisah Nabi Musa bila nak ambil air tu kan, yamshi ala istihya, anak-anak Nabi apa? Harun nama? Nabi Syuaib. Yamshi ala istihya, duduk di belakang tu. Kita tahu kalau buffet tu
Semacamnya dia lalu celah-celah lelaki tu, lelaki tengah ambil ni, jesok masuk tengah-tengah ni, takut terlepas. Maka banyak benda lah, banyak benda kalau kita baca kaji. Kalau tawaf, Nabi suruh perempuan kat belakang. Bila Aisyah, bila orang suruh cium Hajar Aswad, dia tak apa, lelaki ramai. Bila Ibnu Ummi Maktum nak datang rumah Nabi, Nabi suruh pakai tudung. Dia nak pakai tudung ke dia buta? Nabi kata, dia buta, kau tak buta. Itu masalah. Kita nak benda yang memang malu ni, satu benda yang dia perlu kita tetapkan dan tanam anak kita malu lah. Anak kita malu, contohnya anak perempuan kan, dia tengah-tengah ramai tu, dia duduk kata, duduk sini, jangan duduk tengah-tengah ramai tu. Orang lelaki tengah ramai, dia pun duduk menginding kan. Budak-budak kecil kadang-kadang kan, duduk menginding nak tengok. Jangan-jangan itu semua girl. Kita girl ni tempat, boy kat sini, ataupun sini girl, situ boy. Kita beritahu salam tak boleh, sepupu tak boleh salam. Ni pakcik bukan pakcik betul, bukan pakcik dah sedarah kamu. Ni pakcik sebelah suami kepada makcik kamu, tak boleh salam. Ni masalah raya baru ni semua. Ustaz, macam mana ni? Saya nak balik kampung ni, macam mana Ustaz? Boleh tak saya salam macam ni ke? Kau tak salamkan, nak kata buat macam mana kan, dia kecil hati, dah susah. Sebab dia bila kecil tak dididik macam tu. Ini pak penakan apa semua, abang ipar semua nak salam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala bisawab. Masalah tak bab ni? Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.